والسلام على الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dihormati saudara Firman selaku pengurusi dan ahli yang terkuasa Surah Al-Muhabbah Taman Seri Muhibbah Pulau Muslimin dan Muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita meneruskan lagi pengajian kita dalam kitab Keindahan Islam ini di dalam bab yang ke-6, iaitulah bab siasat syariah, politik dalam Islam, di dalam perbincangan tentang keindahan Islam dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Jadi kita telah bincang panjang beberapa tajuk yang lalu, iaitulah pada siri ini bab yang ke-6 yang menyentuh tentang hak pemimpin dan hak rakyat dalam negara Islam. Jadi kita kena sedar bahawa semua perbincangan yang kita sebut di sini iaitulah dalam konteks negara Islam. Dalam sebuah negara Islam, daulah Islamnya, maka ini adabnya dan ini peraturannya. Jadi inilah yang disebut Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Selagi akan sampai urusan agama aku ini, selagi di mana sampai malam dan siang. Waktu Nabi sebut di sini dalam keadaan mereka ditekan oleh orang bukan Islam, orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi Nabi beri jaminan kepada umatnya akan sampai agama ini selagi di mana tempat sampai malam dan siang. Wala yatrullahu baina madarin wala wabarin illa adkhalahullahu hadzal din. Tidak ada satu rumah yang dibuat daripada bulu atau buat daripada tanah kecuali Allah SWT akan masukkan agama ini bi'izzi azizin aw bi dzalil, dengan mulia orang yang mulia atau hina orang yang menghina. Yu'izzu Allahu bil-Islam wa dhullan yudhillu Allahu bil-kufra. Allah muliakan orang Islam dan dia hina orang-orang yang kafir. Ini janji Nabi SAW. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi dalam perkiraan kita, setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, maka Nabi telah mengasaskan satu pentadbiran khas yang dinamakan dengan satu sebuah negara Islam, daulah Islamiyah. Walaupun di Mekah Nabi memimpin sahabat-sahabat dia, tapi tidak mampu membuat apa-apa kerana mereka tidak ada kuasa pentadbiran. Bahkan nak salat pun terpaksa kena sembunyi. Salat depan orang ramai kena pukul. Nabi SAW sendiri salat dekat Kaabah dicampur dengan perut kambing, 2 lembu datang kepada dia, unta. Maka itu di antara mukadimah yang kita nak kata. Jadi apabila tertubuhnya negara Islam, daulah Islamnya, maka kita nampak dalam sistem siasat syariah hubungan di antara pemimpin dengan rakyat begitu erat. Urusan pemerintah umat Islam dikira antara kewajipan agama yang paling besar dan keperluan ulama. Besar dan ulama. Umat Islam mesti mempunyai pemimpin yang mendirikan syiar Islam, mengembalikan hak orang yang dizalimi, juga menjalankan hukum perlu. Nah, ini negara Islam, ciri-ciri dia tegakkan syiar Islam, kembalikan hak-hak orang yang dizalimi, dan melaksanakan undang-undang jenayah Islam yang disebut dengan nama Undang-Undang Perlu. Perkara ini telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam bab yang lepas kita telah baca bab yang menceritakan tentang indahnya Islam dalam undang-undang jenayah syariah. 7 bab, 7 perkara yang kita sudah bincangkan. Di antara keindahan itu
Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aqimu hududallah." Tegakkan oleh kamu akan hudud Allah fil qarib wal ba'id. Orang dekat ke, orang jauh ke, laksanakan. Wala ta'khudhukum billahi nawmatun lahim. Janganlah kamu terasa takut dicerca oleh orang di dalam menegakkan agama Allah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan sanad sahih. Dalam hadis lain Nabi kita bersabda, "Haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahli al-ardi min an yumtaru 40 sabahan." Satu undang-undang Islam had dijalankan di atas muka bumi ini lebih baik daripada rakyat negeri itu menerima hujan rahmat 40 pagi. Malah undang-undang ini hanya tinggal dalam Quran, tinggal dalam hadis, tinggal di fakulti-fakulti pengajian Islam, tapi tidak turun ke negara. Jadi ini di antara tugas-tugas pemimpin Islam melaksanakan perkara ini. Maka perkara pentadbiran ini, ketaatan ini telah disebut dalam Al-Quran Al-Karim mengikut kaedah-kaedah dalam Quran, Sunnah, Ijma' dan kaedah syarak yang dipanggil Al-Qawaid Asy-Syar'iyyah. Di mana firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Allah mewajibkan atas orang Islam mentaati ulil amri, iaitulah para pemimpin. Perintah supaya mentaati mereka menjadi dalil kewajiban melantik pemimpin. Jadi macam mana nak taat kalau pemimpin tidak ada? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan supaya mentaati sesuatu yang tidak wujud dan tidak juga mewajibkan taat kepada orang yang wujudan yang adalah sunat saja, bukan wajib. Jadi ayat ini memberi dalil kepada kita melantik pemimpin di kalangan umat Islam ini satu perkara yang jelas, yang besar. Oleh itu perintah supaya taat membawa perintah supaya mewujudkan ini menunjukkan bahawa mewujudkan seorang pemimpin bagi orang Islam adalah wajib atas mereka. Dalam sunnah juga banyak terdapat hadis yang menunjukkan kewajiban mengangkat atau melantik pemimpin. Antaranya Nabi SAW bersabda, "La yahillu li thalathatin yakununa fi baladin min al-ardi illa ammaru ahaduhum ammaru ahadan." Tidak harus bagi 3 orang yang berada di tengah-tengah bumi yang lapang. Kalau kita mengembara di padang pasir, mengembara dalam hutan ke, 3 orang berjalan ini, melainkan mereka mesti melantik salah seorang daripada mereka sebagai pemimpin. Kita naik kereta 3 orang ke 4 orang, kita kena lantik salah seorang daripadanya sebagai amir, ketua perjalanan. Jangan kata ikut masing-masing lah, nanti masing-masing kena ada. Jadi para ulama berkata, kalaulah diwajibkan memilih salah seorang sebagai pemimpin dalam jemaah yang paling sedikit 3 orang dan dalam kumpulan yang paling kecil, maka ini adalah peringatan tentang kewajiban tersebut bagi kumpulan yang lebih ramai. Jadi kalau satu negara lagi wajib. Telah ijma' sepakat para ulama tentang kewajiban melantik imam, jadi pemimpin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, telah ijma' para ulama bahawa wajib atas orang Islam melantik khalifah. Khalifah yang menjadi ketua negara. Berkata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini salah seorang ahli siasat syariah, seorang ahli masyarakatan yang hebat dalam dunia Islam ini. Ibnu Khaldun kata apa? Melantik pemimpin adalah wajib dan kewajiban tersebut dapat diketahui dalam syarak dengan ijma' para sahabat dan tabi'in. Kerana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika wafatnya baginda, mereka bersegera memberi taat setia kepada Sayyidina Abu Bakar dan menyerahkan kepadanya urusan mereka. Demikianlah pada setiap zaman, dan perkara ini tetap sebagai ijma yang menunjukkan kewajiban melantik pemimpin. Jadi dibahas di sini waktu Nabi wafat. Tertakluk nak ke bumi jasad yang mulia itu, kerana umat Islam berkumpul di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di mana Saqifah Bani Sa'idah? Kalau tuan-tuan pergi sekarang, dalam konteks sekarang ini, kenapa tidak hotel Anwar Al-Madinah Memimpin? Kenapa? Kaji bilang Anwar Madinah Memimpin ni, duduk depan dia, nampak ada satu pokok kebun Khalifah. Dalam itulah Saqifah Bani Sa'idah. Kerajaan Arab Saudi sampai hari ini dia tak buat bangunan. Dia buat taman itu sebagai tanda peringatan tempat berkumpul pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau pergi umrah atau pergi haji, tengok Anwar pemimpin itu, sebelah kanan itu nampak ada kebun. Itu. Jadi kalau kita Madinah, boleh dah bilang panjang sikit lagi. Sebab kita berjalan di Madinah mencari tempat nak tulis buku sejarah Madinah. Kewajiban melantik pemimpin juga dibuktikan dengan satu kaidah syarak, iaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini kaidah. Perkara yang tidak akan sempurna satu kewajiban melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Negara yang tak ada pemimpin, masalah. Jadi oleh kerana pemimpin ini perlu, maka wajib melantik. Dalam menetapkan perkara ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, la budda linnas min imarah birratun kanat aw fajiratun. Manusia mesti mempunyai pemerintah, sama ada yang baik atau yang tak baik. Lalu mereka bertanya Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, yang baik telah sedia kami ketahui, yang baik kami tahu lah. Bagaimana pula dengan yang jahat? Pemimpin yang tak baik macam mana? Beliau menjawab, dengannya dapat juga dijalankan hudud. Sejahat-jahat pemimpin umat Islam, hudud berjalan. Itu kriteria negara Islam, mesti laksanakan. Dengannya jalan-jalan juga akan aman sebab ada ketua. Dengannya juga dapat berjihad menentang musuh, dan dengannya dapat juga dibahagikan harta rampasan. Jadi walaupun pemimpin ini kurang baik dari sudut agamanya, tetapi mereka masih lagi melaksanakan undang-undang Islam, masih lagi melaksanakan hukum jihad, melaksanakan jihad fisabilillah. Kalau tak berjihad, mana boleh ada harta rampasan? Ini karena itulah kita kata perbincangan kita dalam skup negara Islam yang wajib ditegakkan. Kewajiban menegakkan pemerintahan dibuktikan dengan ia boleh menghalang kecelaruan yang memberi kesan buruk dan menutup pintu fitnah. Ketiadaan pemimpin tertentu membawa berbagai kesan negatif dan fitnah-fitnah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memelihara 5 keperluan asas, yaitu agama, jiwa, maruah diri, harta dan akal adalah wajib dari segi syarak, dan pemeliharaannya adalah salah satu maqasidus syariah, objek syarak yang telah kita bincang dalam bab hudud tadi. Ini tidak akan sempurna melainkan dengan melantik seorang pemimpin bagi kaum muslimin, maka ia menunjukkan kewajibannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fitnah berleluasa apabila tiada pemimpin yang mengendalikan urusan mereka. Memang kita satu kampung ada ketua kampung, dalam satu bandar ada ketua bandar. Kata Abdullah bin Mubarak, laulal a'immatu lam ya'man lana subul wa kana adhafuna nahban li aqwali. Andai kata tiada para pemimpin, tak akan aman jalan kami. Orang lemah menjadi mangsa, jadi santapan si gagah berani. Jadi mana lagi itu tidak juga. Dia pergi saja tu.
Ibnullah Mubarak ini seorang yang hebat, mujahid, abid. Contoh kita kena cari dalam buku-buku riwayat hidup Abdullah bin Mubarak. Setahun dia berjihad, setahun dia pergi haji. Ini orang abid. Jadi kita kembangkan antara berjuang dan beribadah. Berkata Al-Afwa Al-Awi, seorang penyair jahiliyah, la yasrifun nasu fadla la sarata lahum la saratun idza juhalun musa. Tidak akan baik manusia yang bercelaru dan tidak ada pemimpin agung pada mereka. Tidak ada pemimpin agung bagi mereka apabila orang jahil di kalangan mereka menjadi ketua. Orang jahiliyah pun dia tak mahu menjadi pemimpin orang yang tak cerita. Maslahah umat dan masyarakat tidak akan sempurna dan tersusun melainkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan orang yang diperintah, antara pemimpin dan rakyat, dan mereka yang menjalankan kewajiban masing-masing dan menyempurnakan amanah serta tanggung jawab yang dipikul ke atas mereka. Jadi masing-masing tanggung jawab. Sesungguhnya pemimpin bukanlah Tuhan kepada rakyatnya, sehingga dia tidak perlukan kepada mereka. Dia juga bukanlah pesuruh Allah kepada rakyatnya, sehingga dia menjadi perantara antara mereka dengan agama Tuhan. Tetapi pemimpin dan rakyat adalah mereka yang bekerjasama, tolong-menolong demi kebaikan agama dan dunia. Dia mestilah membantu mereka dan mereka juga mestilah membantu. Jadi rakyat dan pemimpin mesti bersatu. Kalau memecah, macam mana dia nak tadbir negara? Jadi berdasarkan perkara tersebut, maka setiap orang daripada pemimpin dan orang yang dipimpin, pemerintah dan rakyat mempunyai hak-hak kewajiban yang mesti dipelihara. Kita lalu, agak perintah lalu, apakah hak pemimpin dan apakah hak rakyat? Yang pertama, hak yang wajib, tanggung jawab di atas pemimpin. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, negara Islam, apa yang perlu kita buat? Kepimpinan mempunyai pelbagai objektif yang besar dan matlamat yang tinggi yang dapat dilihat dengan jelas dalam perkara itu. Tugas yang pertama, penyebaran agama dan berdakwah kepadanya. Pemimpin negara Islam mesti berdakwah, ajak orang masuk Islam. Ia adalah matlamat terpenting bagi kepimpinan. Bagi merealisasikan matlamat inilah pemimpin umat Islam, Rasulullah SAW melalui jalan ini. Selepas Allah muliakan baginda dengan kenabian, baginda diperintah supaya menyampaikan dakwah dan memberikan kepadanya kekuasaan di bumi. Rasulullah SAW telah menghantar utusan-utusan beberapa negeri untuk menyeru manusia kepada agama. Nah, ini tugas yang pertama pemimpin, iaitulah menyebarkan Islam dan berdakwah orang bukan Islam kepada kita. Nah, jadi hari ini dakwah kepada bukan Islam ini menjadi tanggungjawab yang besar, kerana kalau dia tak faham Islam, mereka akan menentang. Ataupun bila dia tak faham Islam, dia akan hina agama kita. Yang kedua, tugas pemimpin menolak serta memerangi keraguan, bid'ah dan perkara-perkara batil. Satu matlamat pemerintah yang mesti dilaksanakan oleh pemimpin, wajib ke atasnya memelihara agama daripada segala anasir yang ingin memburukkan atau mencemarkannya. Abu Ya'la, seorang tokoh dalam bidang siasat syariah. Abu Ya'la Al-Farraq, seorang tokoh dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i dia panggil Al-Mawardi. Dua orang ni lebih kurangnya kita dia. Siapa orang tanya siapa dia pindah yang siapa. Yang pentingnya dua-duanya ada padanya. Sungguhnya adalah seorang pemimpin menjaga agama dan asas-asas yang telah disepakati oleh umat Islam di kalangan ulama salaf. Jika seorang punya keraguan dan telah terpesong, pemimpin mesti menjalankan hujah kepadanya. Jadi kalau ada dalam masyarakat Islam orang-orang yang coba nak murtad atau pening kepala dengan agama dia sendiri juga, maka kerajaan wajib melantik orang-orang yang mengawal mereka, panggil mereka, beri nasihat kepada mereka dan pulih balik kepahaman mereka. Antara tanggungjawab tersebut adalah memerangi bid'ah.
Apa dia bid'ah? Ajaran sesat. Hari ini ajaran sesat dalam negara kita pun banyak. Jakir telah keluar buku mengenali ajaran-ajaran sesat. Tuan-tuan tengok dalam e-fatwa. Karena itu saya sangat-sangat syurga orang-orang muda dan orang tua yang suka main internet, wajibkan agenda satu hari paling tidak 5 minit untuk e-fatwa. E-fatwa, fatwa dua. E-fatwa ni tulis itu e-fatwa, dia akan keluar fatwa Malaysia yakin. Nak cari bab apa? Bab amalan ada, bab perubatan ada, bab akidah ada, bab ibadah. Kita tekan. Kita baru tahu apa fatwa yang telah digeser di Malaysia. Nak kena ajaran sesat kan? Kumpulan mana yang sesat? Banyak ajaran sesat masuk ini, kita tak perasan. Fatwa ada, kadang-kadang 10 tahun lepas sudah ada. Jadi kita tak perasan. Maka kewajiban kerajaan memerangi bid'ah, iaitulah ajaran-ajaran sesat, menghapuskan keraguan, penyelewengan dan kebatilan yang disebarkan oleh musuh Islam, juga memerangi berbagai bentuk pemikiran yang merosakkan dengan menggunakan bermacam-macam kaedah bagi keselamatan masyarakat. Jadi kena lawan. Ia berbeza-beza mengikut perbezaan bid'ah atau pemikiran yang merosakkan tersebut. Juga berbeza mengikut perbezaan penyeru kepadanya dan suasana di sekeliling mereka. Kadang-kadang dengan cara mengajar dan memberi pandangan, dan kadang-kadang dengan cara memukakan hujah serta menepis keraguan-keraguan sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap Khawarij. Khawarij dia tentang Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali berunding dengan Muawiyah. Maka Sayyidina Ali telah hantar Abdullah bin Abbas sebagai utusan pada mereka. Bila Abdullah bin Abbas pergi berhujah, berpuluh ribu Khawarij balik semula kepada Ahli Sunnah. Itu dia panggil hujah perlawanan dia. Kadang-kadang dengan cara hukuman ta'zir, buang daerah atau pemulawan sebagai dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap Sabir. Ada kalanya dengan cara peperangan sebagaimana Sayyidina Ali memerangi Khawarij. Semuanya mengikut keadaan masing-masing dan setakat mana kemudaratan terhadap umat dan masyarakat.